risalah kita ayyuhal walad. Sambungan daripada faedah yang pertama baru ni, dia kata berkaitan dengan cerita lah. Cerita dah. 8 wasiat Imam Hatim Al-Asam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirati amin. Faedah yang ke, dan ini faedah dia panggil ni 8 wasiat tak, kita dengan cerita baru ni bagaimana seorang Imam Hatim Al-Asam, seorang apa nama adalah murid Imam Asy-Syaqiq Al-Balkhi, telah pun ditanya, engkau telah belajar daripada selama 30 tahun mengaji, dan apakah kesimpulan yang dapat dia buat? Lalu kata dia, di sana ada 8 yang memadai dalam hidup aku. Lalu kita dah baca baru ni, iaitu faedah pertama, kita belajar semua makhluk itu dia tengok pada makhluk bahawa ada yang dikasihi, ada makhluk yang kita sayang ni, tapi semua apa yang kita sayang tak semestinya sampai dalam kubur. Ada benda kita sayang sampai tepi yang lahat, dia balik. Ada yang benda kita sayang tak bawa kita kubur, duduk rumah. Kita sayang rumah, kau rumah sampai atas sampai kubur dak. Rumah di situ kan. Maka kita sayang rumah tak hantar ke mana-mana. Ada yang hantar sampai lepas kubur balik. Anak kita, isteri kita, ayah mak kita pakai dia turun sekali. Walaupun apa nama imam baca taqiyah, bila datang kepada kamu 2 malaikat bertanya kepada kamu, jangan gentar. Pak imam jangan gentar. Dapat imam tu lari ikut mana dah. Jangan gentar pun. Siapa tak kenal dia tak, siapa tidak bimbang, siapa tidak takut. Pengalaman yang kita tidak pernah ada berdepan dengan malaikat munkar nakir tu semua. Kita hari ni hak periksa dah, hak exam, hak bertahun-tahun, tahun akhir dah. Dia bimbang juga. Masuk periksa dengan dia tak makan nasi, tak lalu makan nasi sebab takut, tak tahu doktor nak tanya apa. Munkar nakir tahu dah, kita tahu dah soalan munkar nakir, ma rabbuka wa man nabiyuka dah. Ngapa pula sengah? Bukan jawapan daripada mulut. Kalau jawapan daripada mulut, nescaya ramah boleh jawab. Sebab yang akan jawab kita bukan mulut kita, bukan lidah kita, tapi amalan kita. Kalau yang menyembah selain daripada Allah, yang mengabdikan diri selain daripada Allah, marupu kata dia jawab. Tak lagi dia ulang 3-4 kali sehari pun dia tak boleh nak jawab. Sebab bukan Tuhan dia tu adalah Allah, tapi nafsu, tapi apa nama, dunia dan selain daripada itu, maka tak boleh. Sehinggalah 4-5 soalan itu semua. Soalan terakhir dibawa, dibentang kepada kita rupa wajah seseorang. Habis dah tanya ni mara buka dak mak ikhwanuka semua dibentang kepada kita satu wajah seorang lelaki. Lalu ditanya kepada kita, siapa ni? Siapa? Tak ada tengok. Kalau dak boleh atas dunia kita tengok nama Mursi kau dak boleh jawablah. Bagi kita kenal, ni tak kenal. Dibentang pada kita, iaitulah muka wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tak pernah kenal dia, tak pernah jumpa dengan dia, kalau kita ikut syariat ataupun sunnah dia, ataupun kita banyak selawat pada dia, insya-Allah boleh jawab soalan tadi. Kalau tidak, maka semua soalan tersebut sukar untuk dijawab. Tak? Okey, itu kaitan hak depan. Faedah kedua kita tengok. Faedah kedua. Sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikut kehendak nafsu. Ada kalangan kita ni, kalangan makhluk Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Mu tak tengok ke Muhammad pada manusia ni yang mengambil nafsu sebagai Tuhan? Ada yang mengambil nafsu itu sebagai Tuhan, lalu dia mendewa-dewakan nafsu dia. Walaupun siang hari puasa, ramai orang tak puasa. Tak percaya, tak jaga. Tengok kira Ramsi. Islam, Kristian tak kira lah, Kristian Islam. Musa kata Ramsi, serupa tak kita Malaysia juga ya. Belakang-belakang supermarket lagi belakang-belakang lah. Jumpa dengan orang-orang Melayu tak puasa. Jadi semua ini yang berlaku, maka mereka tidak boleh lagi mengenepikan nafsu, bahkan mengambil pula mendewa-dewakan nafsu sampai jadi Tuhan pula. Lalu kata dia, dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya, kehendak nafsu.
Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka orang itu akan dijadikan baginya syurga sebagai tempat tinggalnya. Balasan pada orang yang boleh tekan nafsu syurga. Sebab itu semua kita ni Allah Ta'ala Nabi SAW sebut, idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabul jahannam wa suffidat syayatin. Bila masuk bulan Ramadan, dia buka pada kita ni pintu syurga. Tengok rahmat Allah Ta'ala. Dah, rahmat Allah Ta'ala pertama dia buka pintu syurga. Kedua dia tutup pintu neraka. Tak dia buka pintu syurga, tak dia buka dua pintu neraka. Dia tutup. Ughliqat ni bukan tutup, kunci. Dah, iqfil ighliqlah, mughlaq naik. Nah, maknanya kunci tutup habis. Tak lagi buka. Tapi ada manusia coket pula. Kita dapur ambil coket, buka. Nak buka pintu neraka. Ya. Tuhan kata tu nak tutup, ada orang nak buka. Ada. Jadi semua ini. Wasufi dari syaitan, dia belenggu syaitan. Tapi syaitan manusia yang ada. Ni nak buat milioner untuk ikhwan muslimin. Hari Jumaat. Milioner, jutaan himpunan tahrir minta supaya kerajaan boba ikhwan muslimin wa isqati Muhammad Mursi, nak jatuh Mursi. Boba Ahmad Syafiq lah kan? Satu. Tak. Elok tak. Saya pergi Zazik pun. Dekat kat buku puasa ada 10 orang, 10 orang 20 orang, dia pergi round jalan-jalan mandar, bawa penyapu, bawa ni lah. Bawa semua benda, tak sapu-sapu. Sapu-sapu tak sempat. Malam longgok pula sapu. Mari malam. Nak menggagalkan watanun nazir supaya tak nampak bandar yang bersih. Semalam buat kenyataan. Jom Syakar Asmi kata sekarang ni gini lah. Watanun nazir ni kita akan jadikan satu badan, satu pengat kuasa. Maknanya jadi dia panggil nama tidak sekadar kempen, bahkan diperbadankan. Biar mana kerajaan boleh bayar gaji. Lepas ni kalau ada penguasaan boleh kompang kepada orang buat apa. Maknanya dia dapat maknanya insya-Allah lepas pada ni supaya tercapai hasrat 100 hari tadi untuk nak bersih bandar tu dah. Para Melayu pun kena kerjasama kan. Kan perangai kita ni suka dia ada kena juga tempiah dengan pengarah dah. Orang kecil dia tak ada lah. Ni orang siapa ni? Setengah nak siapa dah dia tiru pengarah. Tak boleh kena kita ni daripada orang Melayu timur, orang Malaysia lah pembersih dah. Mana kena jaga nak biar arak tu malu mata kita. Naik kereta naik taksi sekali kita naik park, tiba-tiba kita orang sampah letak kaki kita tak buat. Ataupun kalau dia buat kita tegur, malu dia. Kita nak jadi supaya kita ni boleh jadi qudwah ikutan pada mereka ni dah. Jadi semua itu yang disebut. Maka wasufi dari syaitan disebut dia belenggu syaitan. Kenapa syaitan dia belenggu? Nafsu tak dia belenggu. Inilah kata ulama, kuatnya nafsu ataupun nafsu ini kuat dia punya tu berbanding dengan syaitan. Kalah syaitan sendiri kalah dengan tuntutan nafsu. Tengok wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sendiri tawar dengan nafsu. Iblis sendiri tawar dengan nafsu. Apabila Allah Taala suruh dia sujud, dia tak mau sujud, aba tamu sekali dia enggan. Tak mau. Wastakbar, rasa besar diri. Sebab dia dicipta daripada api. Khalaqahu min tin wa khalaqna min nar wa khalaqahu min tin. Dah, macam mana suruh sujud? Dia petikan. Dia petikan. Semua dalam agama ni kita jangan petikan perintah Allah walaupun kita akal kita fikir tak logik. Tak logik semua. Bagaimana orang lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh kahwin 4? Kalau fikir logik akal kita, suruh hadir kan, sama-sama boleh kahwin 4. Kalau fikir logik akal kita, contoh pak kahwin yang boleh sebut tu. Tapi di sana ada perkara-perkara yang kita tak tahu. Bila melibatkan perintah Allah, maka walaupun dari segi logik akalnya boleh, tapi bila Allah Ta'ala bila bertentangan dengan syarak nas, maka tetap terbatal otak kita, walaupun otak kita tu boleh PhD 20 PhD sekalipun tak? Boleh 20 PhD sekalipun boleh cerita tak? Boleh cerita, tanya kalau 20 PhD boleh tanya akhirat sesuatu lawan. Dia tak tahu juga, kecuali apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, itu yang kita percaya.
Nak beritahunya begitu, maknanya nafsu itu sendiri pun berjaya menewaskan iblis. Maka hari ini Allah Ta'ala tambah dari iblis, maka yang diberikan begitu nafsu satu saja lagi. Walaupun satu, tapi sebenarnya dia suka untuk ditewaskan, kecuali dengan takarrub, dengan nafsu yang boleh dididik supaya dekat dengan Allah SWT. Daripada nafsu ammarah kepada nafsu mutmainnah. Nama Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah farji'a wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita nak, supaya dia akan ada sebelum mati nafsu itu maknanya tunduk pada Allah SWT. Daripada pemikiranku terhadap ayat ini, maka timbul satu keyakinan di dalam hati bahawa Al-Quran itu adalah benar. Benar tak? Man hakama bihi adal. Nabi kata, siapa-siapa yang berhukum dengan Al-Quran ini akan dapat keadilan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan Al-Quran huwa hablullahil matin. Al-Quran ini adalah satu tali Allah yang kukuh. Siapa berpegang dengan dia tidak akan terlucut, tidak akan jatuh selama-lamanya. Dan nafsu itu mesti dimusuhi. Kena musuh nafsu. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh dan berjuang untuk menentang nafsu. Dan aku tidak pernah memanjakannya. Nafsu ni tak boleh nak manja. Sebab kalau bui muka, ni orang kata bui pohon nak betih, bui betih nak pohon. Sebab bila dimanjakan, dia akan mula-mula tinggal terawih, mana tahu sedap juga tinggal terawih tak? Bila relax, kita dah puasa tadi kan sehari. Besar tu pahala kita puasa musim panas ni. Dia kena lagi semua. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak memada dengan puasa. Banding amalan kita dengan dia, Allah, sembahyang tak lepas. Sembahyang semua Allah banyak lara, banyak teringat lain, banyak khusyuk, banyak tidak khusyuk, maka ini kita bimbang, tak nilai lagi amalan lain. Nilai sembahyang pun sudah pun terus. Ini kita bimbang. Maka jangan memandang mana sedap. Duk zoom selesa. Ni bahaya ni. Dia terbalik, kaedah terbalik. Kita dalam hal ibadat kena tengok orang atas. Nak nampak. Bila hal akhirat kena tengok orang atas. Bila kita ni amalan tak banyak, dak Rabi'ah Tarawih semaya sunat 1000 rakaat satu malam, kita berapa rakaat semalam, kena tengok tu. Dari hal dunia jangan tengok atas. Bila tengok atas tak cukup. Kena tengok bawah. Kita ni alhamdulillah makan nasi. Dah, hadra mau buka puasa ni. Orang lain terlalu rupuh tengok gitu tak apa, dia mari sifat qanaah. Boleh mada. Kalau tengok atas tak boleh kita makan ada orang lain tu makan hotel Four Seasons semua tu berat. Maka tak boleh. Dan dunia kena tengok bawah. Pada berkaitan akhirat kena tengok pada mereka yang telah pun minas sabiqin al-awwalin, orang sebelum daripada kita. Bila tengok akhirat, tengok orang bawah, maka dia tak sudah. Kalau kita lah semuanya terawih 8 rakaat banyak tu, orang lain tak buat langsung, dia lepas dia begitu. Tak boleh. Kita biarlah akhirat ni kita tidak cukup-cukup dengan apa yang ada. Hal dunia memadailah apa yang ada. Baru dia panggil sifat, konsep sifat taqwa. Nampak tak? Kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah sebutkan at-taqwa al-khawfu lil jali. Takut pada Allah. Wal hakamu bit tanzil, berhukum dengan apa yang Allah Taala turun, itu Al-Quran. War ridha bil qalil, rasa cukup dengan sikit. Dak kerja hari ni boleh 10 ringgit. Alhamdulillah boleh dah tu. Orang lain tak boleh masuk, dia letak situ. Redha dengan sedikit. Wal istidad li yaumir rahim, siap untuk nak pergi jumpa dengan Allah Taala pada hari kita akan dikembalikan pada dia. Barulah sampai konsep la'allakum tattaqun. Kadang-kadang orang lain kita menghafal ayat ni, sudah hafal ayat ni, tak boleh terjemah. Sebab dia tahu dah makna kutib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi konsep takwa dia tak faham. Maka ini kita bimbang. Kata dia lagi, dan aku tidak pernah memanjakannya sehingga dia tunduk padaku dan merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah itu. Sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia.
untuk mengimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Kerja banyak, kerja kuat ni. Tak mereka buat kerja sama sekali tapi kedekut. Dia mari sifat bakhil. Nak keluar sedikit dah rasa rugi ni. Sedangkan dia tak nampak. Apa nama hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, setiap hari, setiap pagi akan ada doa daripada malaikat. Ya Allah, dah gantikanlah orang yang menderma itu dengan benda yang lain. Tak mana doa. Supaya bila mana kita keluar, keluarkan derma itu, Allah Ta'ala ganti yang lain. Sebab konsep sedekah atau derma ini semua, dia sepertilah kita main saham. Jaga atau keluarkan 10 genit, tak habis 10 genit tu, dia akan pusing. Dia akan mari dengan pulangan-pulangan yang lain. Ini konsep yang kita nampak bahawasanya hilang daripada harta kita dengan sebab kita sedekah. Tidak akan Nabi sebut dalam satu hadis, tidak akan kurang daripada harta orang yang sedekah. Kita cerita satu cerita lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Aisyah. Satu hari isteri dia. Dia kata nak makan kaki kambing ni. Kaki kambing. Dia kata tadi dia kata Rasulullah ada satu je kaki. Dah ada 4 kaki ya. 4 kaki kambing. Ada 3. Satu lagi saya beri kat orang, dia kata. Habis dia kata. Rasulullah tegur, katanya kata begitu. Sebut bahawasanya 3 habis, 1 yang tinggal pada kita dengan sebab yang kita sedekah itu dia tak akan hilang, maknanya akan kekal di sisi Allah SWT. Satu ayat Quran di surah An-Nahl, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu itu akan habis. Apa yang ada pada kita ni habis, tapi yang kekal ialah pahala di sisi Allah SWT. Lalu aku pun terus akan suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Makna apa yang dapat sedekah kepada Allah SWT. Dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikut. Ada jenis berbangga-bangga dengan anak beranak. Di Mesir ni semua, orang Arab ni dia ada konsep keluarga. Siapa-siapa boleh pegang keluarga ni, insya-Allah. Sebab tu baru di Mursi dia kempen. Dia pegang keluarga besar ni. Dia pergi ke Alminia, ke di Suhad, dia pegang keluarga Tohta. Saya baca Tohta ni rupanya dia keluarga yang paling besar di Muhafazah Suhad. Dia berjumpa dengan keluarga tu lah, makan sekali, sembang masalah keluarga semua. Menang dia di Suhad sebab dia boleh pegang keluarga besar. Jadi di konsep keluarga-keluarga tu Ali, dia panggil Ali Sa'ud. Kalau di Saudi Ali Sa'ud. Apa dia tu anak-anak. Jadi bila mana boleh pegang ketua keluarga, insya-Allah pengikut belakangnya akan bersama-sama dengan dia. Kata dia lagi, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya begini. Manusia ni semua ramai tertipu. Kerana berfikir bahawasanya banyaknya ataupun ramainya kaum keluarga itu dapat beri manfaat pada dia. Esok pengikut ni semua ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'ul 'adab wa taqatta'at bihimul asbab. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, esok di akhirat nanti pemimpin orang yang dia ikut itu akan tabarra, akan melepas diri. Sebab ikut orang yang tidak kena ataupun orang yang orang yang menjadi musuh kepada Allah SWT, dia sendiri tidak boleh menyelamatkan pengikut dia. Bacalah surah Ibrahim. Banyaklah semua nak sebutnya, terlalu banyak Allah Ta'ala cerita orang yang al-malak, orang yang diikut kerana harta, kerana pangkat ini, di akhirat nanti mereka juga berlepas diri daripada Allah SWT. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Allah Ta'ala sebut kawan kerana selain daripada Allah Ta'ala akan menjadi musuh di hadapan Allah, kecuali orang yang takwa kepada Allah SWT. Terlalu banyak dialog ataupun yang Allah Ta'ala sebut bakal berlaku di akhirat kerana kerana mengikut pemimpin atas dunia hari ini
Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Isra' tak ingat. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Apa maksud ayat ni? Hari kiamat nanti kami akan panggil manusia tu bi imamihim, dengan pemimpin mereka. Ayat politik ni tak? Pemimpin kau pemimpin tak politik ni. Dan sebutnya akhirat nanti siapa yang kita lantik pemimpin, maka mereka inilah yang akan makin bersama dengan kita. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan bersama dengan siapa dia sayang. Boleh kita nak sayang pada arti boleh, tak ada masalah nak sayang-sayang. Tak. Cuma nak kita makin bersama mereka di akhirat. Nak bangun sekali dengan Zainazim, nak bangun. Dengan Zainazim, dengan Awi, dengan hati-hati. Agak makin sekali ni dia boleh tolong kita. Kau dia sendiri tak selamat. Kita bimbang diri dia tak selamat, tak boleh selamat kita. Maka di akhirat nanti kita perlu kepada mereka yang dekat dengan Allah untuk nak menjadi syafiat, untuk menjadi pemberi syafaat kepada kita. Allah dah cerita Sayyidina Thawban, seorang sahabat Nabi, termenung satu hari. Termenung. Kita pernah termenung tak begitu? Pernah juga termenung orang lain. Thawban ni termenung, Nabi mari pada dia, wahai Thawban, mikir apa benda ni? Mikir ke anak kau, mikir ke bini? Tak ya Rasulullah, aku mikir akhirat. Allah, sebab tu mereka boleh percaya, sebab mikir. Bila ada masa kau fikir bukan soal dunia, soal akhirat. Mikir dia, Rasulullah tanya mikir pasal apa? Akhirat. Dia kata begini Rasulullah. Esok kita lah fakir aku masuk syurga lah. Nak mengkongkong nak syurga. Kita tak boleh duduk sekali Rasulullah. Sahabat mikir gitu. Muhammad Sayyidul Anbiya, kekasih Allah, kongkong duduk tempat tinggi, duduk syurga first class. Aku ni dia kata amalan tak banyak. Kalau boleh masuk syurga sekali pun kongkong duduk bawah-bawah gitu ya. Kita tak boleh makan sekali dah, tak boleh jumpa sekali dah Rasulullah. Tak boleh duduk gini dah, seperti mana kita duduk dalam dunia, tak boleh dah duduk seperti mana dalam syurga nanti. Lepas tu Rasulullah kata, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan siapa dia sayang. Maksudnya semua, kalau kita sayang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang disebut dalam hadis, alimu auladakum bihubbi nabiyikum. Kita ni bakal jadi ayah belakang, bakal jadi mak belakang. Nabi perintah pada kita, alimu auladakum, kena ajar anak. Kena ajar anak kena ajar anak main benda ke dia. Bihubbi nabiyikum, sayang kepada Nabi kamu. Sebab sayang ni ulama sebut ada dua pula. Sayang dia panggil sayang tabi'i. Yang kedua sayang ikhtiari. Sayang tabi'i ni dia semula jadi. Contoh sayang kepada ayah mak kita, sayang kepada harta benda kita, sayang kepada diri kita. Kadang-kadang tak perlu payah ajar ni, sebab dia semula jadi. Dia tabi'i, dia akan mari. Kita kadang-kadang ingat ayah mak kita, kita sayang pada ayah mak kita, diri kita, harta kita, benda kita. Walaupun kita benda kecil ya. Mak kira hari melo kecil Sepeket melo kalau kawan ambil tak minta izin marah. Mata benda aku sayang walaupun kecil sedikit. Maknanya dia ada sifat nak sayang pada harta benda dia. Itu tabi'i, semula jadi. Tapi dia ada satu lagi sifat sayang ikhtiari, sayang yang kena cari, mahabbah yang kena cari. Tak cari, dia tak akan mari. Seperti mana sayang pada Allah, sayang pada Rasul, dia ni adalah sifat yang dipanggil sayang ikhtiari, yang kena usaha, kena cari. Lepas tu kena pupuk, kena semai, kena ajar sejak daripada kecil lagi supaya sayang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia akan tak mari sifat sayang tadi. Kata dia lagi, mana betul? Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda tadi dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu, dengan sebab banyak harta. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain ni banyaklah. Mursi katalah, laisa alayya huquq, aku tak ada hak. Mursi ni dah sebut walakin alayya wajibat, hak ada pada aku ialah kewajipan. Hak ni kamu ayat. Hak orang miskin,
hak anak yatim, hak ada apa pemandu taksi, hak apa nama peminta sedekah. Ni rakyat ada hak, tapi kata Mursi aku tak ada hak. Tak. Berbeza dengan zaman Mubarak dulu. Zaman Mubarak dulu dah terusan suai jadi hak dia. Dah terusan suai bukan ayat Mubarak buat. Tak. Tapi kerana dia presiden, dia panggil fulus sakhir. Dah. Duit panah-panah lagi masuk poket Mubarak. Saya tahu atas dunia ni terusan suai satu ya Mesir. Tak. Begitu strategik untuk terusan ini sehingga sekarang ni dah sebulan kemasukan hanya hasil mahsul untuk terusan Mesir ni dapat daripada 200 juta USD sebulan. 200 juta USD. Naik Mursi baru ni dia kata aku nak meningkatkan sumber pendapatan daripada 200 juta USD sebulan kepada sebulan ni bukan setahun ni, sebulan kepada 2 bilion USD setahun. Sebulan. Ni pemakan ni duduk menyanyi bawah ni. Boleh kan dia kata tak Mursi tak main kita. Mursi kata tak ada otak dia kata. Ni terusan suai. Tak. Muat kapal ni. Kita buat tempat bagi kapal dia kata. Masuk duit pada kita. Bila buat tempat bagi kapal, orang berajak pada hotel dia kata. Kita buat pusat pelancongan pula. Jadi dia panggil berapa langkah-langkah tersebut tidak mustahil. Tak sebulan-sebulan setiap bulanan boleh masuk 2 bilion USD kepada untuk hanya terusan suai. Tak kira lagi petroleum, tak kira lagi gas, tak kira lagi sumber-sumber yang lain. Dan seterusnya kata dia, bahkan ada pula yang menyangka jadi dah merampas hak orang lain. Minyak naik di perairan Kelantan. Lepas tu bagi hantar Kelantan, bagi hantar Kelantan. Merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain ni. Rebui kena tak? Lepas tu sebut janji dia tepati. Janji dia tepati apa? Bohong gitu. Kita nak bangkit isu tu ya. Bukan isu politik ni. Tak. Saya sebagai kata ni, tak. Naklah duit tu, tak. Duit tu muka jadi hak kita. Sampai di akhirat pun kita minta tak. Tak ada maaf tak. Jenis orang Melayu tak. Maaf lah. Maaf. Hari raya ni ramai minta kata kad raya ni. Kad hari raya maaf zahir batin. Bayar hutang dulu nak maaf. Nasal dulu. Dia tak sesat. Dah. Kerana hak ni tak sesat kat ucapan raya, tak sesat dengan hantar SMS saja. Kalau melibat hutang kan kena bayar. Kalau sebelum ni kita kata lebih kurang kena sebut minta maaf dengan sebab sekian. Dah. Baguslah apa nama? Kat ucapan selamat raya maaf zahir batin tu. Cuma kena perincikan, kena perhaluskan zahir mana batin mana. Jangan main maaf zahir batin gitu. Lepas dia tak sesat. Dia maaf zahir batin setahun sekali. Tak jadi. Sebab orang Melayu kita diajar begitu. Hanya hari raya minta maaf. Tak. Setahun sekali ayah mak kita. Kadang-kadang minta telefon tak. Telefon sekali tak ucap. Mak minta maaf mak. Halang makan minum. Takut dia ingat bila sebut halang makan minum itu adalah ucapan terakhir. Dia ingat nak mati. Tak boleh begitu. Kita kena sentiasa keluar daripada mulut kita ni ada minta maaf dengan orang-orang yang ada hak pada kita tak. Seterusnya kata lagi dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah-darah mereka, dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta, ada bazirlah, dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Dia fikir keagungan gitu lah. Bila ada benda tadi tu, maka dia fikir itulah kemuliaan. Tambah pula jenis bermewah-mewah. Ni berat. Tak. Kalau pakai jan tu lah, dia boleh tanya, cuba teka beli mana dia. Dia boleh berbangga-bangga. Ni tak boleh tak. Beli cici tak. Cici dia orang 2 juta tu 3 juta. Ni 24 juta ni. Berbangga-bangga dia. Itu semua itu dia panggil. Ada setengah orang berfikir begitu. Tak. Kampus tak. Dia menabung daripada kecil. Apa sama malu. Ini dia menabung daripada kecil. Menabung daripada kecil 4 juta. Serasa jawab sendirilah. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, dalam surah Hujurat ayat 13.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah SWT. Takwa itu kita dah bahas tadi, seperti yang disebut oleh Sayyidina Ali tadi. Dan takwa ni banyaklah perbahasan yang disebut oleh para ulama. Maka aku pun memilih jalan takwa, kata dia, untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebut dalam Al-Quran itu benar, dan sangkaan-sangkaan mereka, iaitu manusia tadi yang aku sebut tadi adalah batal dan palsu mereka. Nah, maknanya semua takwa kepada Allah SWT itu yang mencapai kedudukan seorang itu sama ada mulia ataupun tidak di sisi Allah SWT. Laisa fadlil arabiyyi ala ajami. Nabi SAW sebut dalam khutbah Hajjatul Wada, tak ada lebih kalangan orang Arab dengan orang Ajam, orang tidak Arab ini, illa bittaqwa, kecuali takwa kepada Allah SWT. Faedah yang kelima, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-maki, maki amu. Kamu boleh puasa ni, tak boleh puasa, panas pula, tak makan, tak minum, cepat nak gaduh ni. Tidak boleh sabar. Tadi pun saya nak train kereta api nak mari tak? Tunggu. Arah. Orang tua dah tahu dia tak puas hati apa. Orang sekat gitu ramai. Arah dia tak sekat. Orang yang menghalang itu akan ditunggu lah. Tak. Orang yang menghalang gaduh itu salah. Sesungguhnya. Dan umpat-umpat. Dan aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad. Dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, surah Az-Zukhruf ayat 32. Dan sesungguhnya kata Allah, kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Maka aku pun faham bahawa pembahaginya segala nikmat itu adalah Allah Ta'ala sejak daripada alam azali lagi Allah. Kalau kita boleh letak kita salah tak? Bila kita letak itu, maka selesai dalam masalah. Contoh kita sebut dah baru ni. Nah, masak. Alif ada 5 orang, 4 orang. Yang ada seorang keluar. Masak habis 4 orang. Mari pula tamu 2 orang, 6 orang makan. Dah. Bukan tak teringat pada seorang alif kita ni. Nah, kita sebagai contoh kita ni, jangan kata alif tak ingat aku dah. Kita bila letakkan tu tak ada rezeki kita. Apa masalah kita masak kita dah. Barulah kita maksudnya yakin bahawa itu adalah rezeki daripada Allah SWT. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad. Dia tak menimpal dah. Kalau tidak menimpal dah, serabut. Kita nak mikir has tadi kita lagi, nak mikir nak takdir orang lagi. Nak mikir masakan, mikir hasad lagi. Sakit kepala tak salah. Biar lepas. Nak fikir itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala dah letak. Qadarallahu ma syaa, benda yang tak letak. Allah Ta'ala letak gitu. Dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Faedah yang keenam, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada suatu tujuan atau suatu sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu jadikanlah ia sebagai musuh. Kadang-kadang kita ni nak perang. Bila nak perang, kita ada musuh. Ada manusia yang tersilap ambil musuh. Lalu menjadikanlah saudara dia tu sendiri sebagai musuh, tersilap menghala muncul senjata pada saudara sendiri, maka musuh terlepas. Ni sehari dua ni pakai isu Wahabi pula. Isu Wahabi tak habis-habis ni. Ni bakal nak lantik Menteri Wakaf baru ni, Dr. Yusuf Ibrahim Wahabi. Bila kita cek semua, Dr. Yusuf Ibrahim sekarang ni, saya nak cerita tak, sekarang ni qadiyah keadaan Perdana Menteri dah ada, Dr. Hisham Qandil. Dia ni bukan ikhwan, bukan Hizbul Watani, bukan. Dia ni orang profesional, PhD bahagian engineering. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia nak lantik menteri-menteri. Bila lantik menteri-menteri, lantik dah. Ni dah lewat dah. Sepatut minggu lepas lagi sudah ada kabinet, tapi kuasa ditangguh pada hari kami ni baru bila angkat sumpah depan Mursi. Bila cek dia kata lambat saya tubuh kabinet ni sebab ada menteri yang tak diri. Ni jahat. Menteri dia nak menggagalkan supaya tak tertubuh kabinet. Bila dah umum elok nama
telefon, minta maaf nak tarik diri. Tarik diri, nanti orang lain tarik diri pula. Ni jadi masalah. Baca pula semalam pok sekular semua, Ilmani wal Liberali. Nak pok liberal sekular ni umum awal. Hizbul apa nama? Hizbul Tajammu. Ada 4-5 parti lah. Dia kata kami tak akan sertai kerajaan baru ni. Sebab dia nak tumpu 4 tahun nak lawan Mursi ni, 4 tahun akan datang. Kerja dia duduk guna orang. Tak, 100 hari ni, 100 hari kalau silap argument tak menjadi, tak selesai masalah sampah, tak selesai masalah muru. Parti-parti ni lah kan kalau letup bawah ni. Mursi gagal. Jadi semua tidak ada boleh cara lain kecuali kumpulan-kumpulan Islam ni lah. Baik Sufi, baik Salafi, baik semua ikhwan ni bersatu untuk nak menjayakan usaha ni biar gagal perancangan jahat musuh sekular ni. Jadi dan ramai-ramai menteri itu yang menjadi tumpuan adalah Menteri Wakaf. Menteri Wakaf ni adalah Menteri Jabatan Menteri Agama, Menteri Jabatan daripada Menteri Jabatan Menteri dia Menteri di Jabatan Menteri ya. Sebab dia jaga hal ehwal agama. Masjid-masjid bawah dia. Wazirul Awqaf. Naik orang baru Dr. Yusuf Ibrahim. Siapa dia ni? Bekas calon kawasan Anam tu. Bekas. Dia ni daripada Salafi tapi ikhwan sokong dia. Dia ni ada 2 PhD. Bahagian handasah kimia, juruterang kimia. Satu lagi PhD dia buat pada 2011 iaitu dalam bidang syariah Islamiah. 2. Bukan BA ni. BA biasalah ni doktor PhD dah ngaji engineering kimia. Habis sambung lagi BA syariah, master syariah, PhD syariah dalam Al-Azhar. 2011 baru boleh PhD syariah pun. Beliau adalah Setiausaha Agung pada Hay'ah Syariah lil Huquq wal Islam. Apa benda syariah jamaiyah ataupun persatuan ni? Dia adalah menggabungkan semua ulama-ulama baik jenis Salafi, baik hak Sufi, mari bersama dengan Hay'ah Syariah ni dan Dr. Yusri adalah Setiausaha Agung. Bila ada dia ni banyak adalah karangan-karangan buku dia tulis berkaitan dengan hadis sikit. Bila hadis ni biasa buat orang panggil Albani apa semua sikit, Ibn Taymiyah sikit, gelar Wahabi dah. Tanya orang ni apa? Awak faham tak maksud Wahabi? Tak faham. Dia sendiri tak tahu Wahabi tu. Dia Wahabi kata pokok Muhammad Abdul Wahab. Mudah. Ikhwan Muslimin Wahabi. Risalah Ta'lim baca Wahabi. Apa nama Dr. Muhammad Mursi sebelum ni orang kata Wahabi. Tok Guni Aziz Wahabi. Syekh Yusuf Qadawi Wahabi. Tak ada lah Wahabi belaka kita. Wahabi belaka. Mudah manusia ni melabelkan tak. Label-label kita mudah kalau begitu saya nak kata awak Syiah kita. Sebab Wahabi ni lawan Syiah. Hak suka label-label orang ni pokok Syiah aku takut pula Wahabi. Dok dia kata dok apa awak takiyah tu. Tak ngaku pula orang kata syariah tu. Marah orang kata Syiah dah. Jadi semua janganlah kita ni mudah. Mudah orang. Habis ulama dia Wahabi. Tahu saya suka tahu itu dia suka tahu Wahabi kita tahu. Allah. Jadi mana kita? Nahnu qasamna abida syaitan ya. Masuk yang ke maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan siapa selain daripada syaitan. Biar syaitan dulu sebagai musuh kita. Tapi ada juga syaitan minal jinnati wan nas. Ada musuh jenis manusia daripada jin dan juga daripada manusia. Faedah yang ketujuh. Sesungguhnya aku melihat setiap orang yang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Allah buka puasa dah dia puasa tapi ambil buka puasa dengan makanan yang syubhah, maka bimbang puasa itu ditolak oleh Allah SWT. Macam semaya lah dia sebut dah orang ni semaya pakai kain hak curi, benda tu tak boleh juga. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya Allah. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu orang gelar dia sebagai Khulafa ar-Rasyidin yang kelima setengah. Beliau pernah sebut orang yang paling buruk ialah orang yang menjual dunia dia untuk kepentingan diri dia. Buruk dah tu. Pasal mengaku, pasal sebut demonstrasi himpunan ni adalah haram. Walaupun kita ada buat, walaupun kalian ulama kata boleh, terpaksa lah jual muka demi nak cari keuntungan dan juga redha manusia.
naik pangkat sikit tak apa lah. Ni kata Umar Mazir buruk dah. Tapi Umar Mazir kata ada manusia paling buruk, lebih buruk daripada itu, dia menjual dunia dia untuk kepentingan dunia orang lain. Nampak tak? Pertama tadi dia jual dunia kepentingan untuk diri dia. Dia dapat habuan, dia dapat sokongan, dia dapat pengaruh, itu untuk dia. Tapi ada manusia paling buruk lagi, kata Umar Mazir, dia jual kepentingan dunia, kau boleh untuk orang lain. Ni semua kita bimbang, maknanya paling buruk ataupun manusia yang paling celaka di sisi Allah SWT. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam surah Hud Allah Ta'ala sebut tidak ada dabbah. Dabbah dia bahasa Arab ni dia dipanggil kereta kebal dabbabat. Bahasa Arab dipanggil kereta kebal lah, dabbabat. Ni dabbah ni benda yang melata kan. Kereta kebal kan melata itu jalan itu lah. Maknanya dalam bahasa Arab ni benda itu disifatkan dengan apa yang disifatkan pada dia lah. Wa ma min dabbatin, tidak ada yang melata yang berjalan di atas muka bumi ni fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali ke atas Allah Taala rezeki dia. Allah Taala tulis lah ke dah? Tak. Maka ini semua maka inilah jaminan yang dijamin oleh Allah Taala, maka tak perlu risau dapat rezeki ni. Maka aku pun mengetahui, nak sebut rahsia cerita. Kalau orang mari minta derma, minta sedekah lah, budak-budak ni lah, budak-budak Arab ni lah, mari semua. Ni betul orang lama bagi ni, mari ramai berdoa ni, kita bagi seorang, mari 10 lagi lah. Nak macam mana? Nak lari tolong. Tak, cara dia sebut Allah, sebut gitu sepatutnya dia. Arab malu. Sebab apa? Sebab Allah ni bukan kamu manusia, wa ma min dabbah, binatang dalam semua tu Allah Taala jamin rezeki ni kamu ni. Tak, maknanya Allah ni balik kepada Allah. Dia pun ma'alish. Pernah buat sekali ya. Ma'alish dia minta maaf. Sebab kita balik kepada Allah. Rujuk pada mana? Rujuk ayat ni. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Semuanya balik rezeki Allah Taala jamin lah dah. Tu guna tu senjata akhir tu. Jangan duk agalilah Allah semua Allah dah. Kita tersempit sangat mari ramai tu. Maknanya ada. Kalau ada duit tu lagi ya. Kalau tak ada duit dah sebut itu. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah, dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya. Jangan salah faham pula ni. Bila disebut ibadat kepada Allah, tidak semayang, tak ada fikir atas semayang lah. Dah rezeki tu dah jamin. Tutup pintu lah, kita bentas sejadah. Semayang gitu, semayang lah. Apa nama, nak buka puasa kan, Allah tak jamin apa dah. Nak sahur tak payah masak. Ni konsep silap faham. Kalau ada orang jenis begitu, berdepan ni tanya sendiri dah. Takut dia tak faham, dia silap faham. Kadang setengah ni jadi tak tahan koyak dia tu wali. Jadi dia ni dia salah faham tentang konsep wali Allah Taala. Bila wali Allah kan boleh berjalan atas air. Berjalan atas air, naik kubri saya mari tadi atas sungai dah. Jalan di tepi sungai. Jalan atas air tu. Tak hidup oleh Allah gitu. Kita silap faham konsep menjadi awliya illah sehingga terpaksa meninggalkan dunia itu sendiri. Itu ada silap faham kita pada konsep tadi. Bila dia sebut beribadat kepada Allah, buatlah selain daripada kita sebut konsep ibadat ni luar. Konsep ibadat kepada Allah bukan hanya doa atas 3 syahadah, bukan hanya pegang buat tasbih, itu saja ibadat kepada Allah. Bahkan bila kita tolong orang, bila pergi ni saudara-saudari ada setengah kuliah tak habis lagi, pergi puasa, ibadat tu kita kena fikir, itu adalah ibadat kita kepada Allah. Bila mana dengan syarat niat ikhlas kerana Allah. Niat ikhlas dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Maknanya harapan kita Allah Ta'ala lah sebagai tempat kita mengadu dan segala-galanya. Faedah ke-8 dan terakhir. Sesungguhnya kata dia, aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangan dia. Jadi pegangan sandaran dia lah. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham, duit lah, uang, sebagai pegangan.
Dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Tadi dia cakap soal kemuliaan. Ni cakap soal pegang dengan siapa dah. Dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangan. Tak. Apa pegang sandal hati. Tak sandal tak apa dia kata. Tak. Sama pula okey berbanyak. Tak apa kita nak balik esok kerja ada orang ni kita kenal orang ni sandal ke? Sandal dengan orang tak mana sangat semua. Contoh saudara kita dia pengaruh jawatan apa-apa di Malaysia. Selama-lama kau dia duduk jawatan dah. Kita dengan mengaji paling 5 tahun kalau salah balik dia mati. Tak ada juga kabar kita. Jadi jangan sandal dengan manusia. Jangan letak harapan. Ada rezeki Allah Ta'ala pada kita. Lalu kata dia, aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadar. Ayat 1005. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan cukup lah. Orang yang tawakal kepada Allah, maka bagi dia Allah Ta'ala telah cukup untuk dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusan, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu qadar yang telah ditentukannya. Hadiah apakah? Sebab itu kata ulama, tarakal asbab jahlun. Wal i'timad 'alaiha kufrun. Apa maksudnya? Maksud jumlah ayat ni meninggalkan sebab. Tarakal asbab jahlun. Meninggalkan sebab. Sebab kita ni nak kenyang, kita kena cari usaha makan. Tapi ada setengah fikir dia tinggal sebab tadi. Sebab nak jadi kaya, dah kena usaha, kena bekerja, kena berniaga. Tapi ada manusia tak apa tu daripada Tuhan. Dia fikir di luar kotak dia. Maknanya semua benda gantung pada Allah, maka dia meninggalkan sebab-sebab tadi. Nak sebab najah kena study. Tak? Dia kata dak mesin ni ada orang masuk biasa begitu najah. Dok dia kata. Ni mikir syai'un khariqul adab. Suatu perkara yang mencari adat. Iyalah. Tak jangan-jangan. Dalam 1000 seorang begitu. Tak, adat kita nak najah, nak dulu biasa kena study, kena baca. Ni dak harap. Dak setengah-setengah harap doa. Dia kata doa itu satu perkara. Cuma usaha tu kena ada, barulah dia boleh dia panggil tidak berlawanan dengan arus atau adat tadi. Tinggal sebab itu tanda jahil. Wal i'timadu 'alaiha kufrun. Berpegang sampai tahap i'timad dah. Pegang sungguh-sungguh kepada sebab tadi pula boleh menjurus kepada kekufuran kepada Allah pula. Hak ni kena tak? Nak pas ni nak dulu puasa ni. Tak, kena study sungguh ni. Tak tidur, tak semayang pun. Tak. Study sungguh. Ni boleh membahayakan akidah pula. Tak boleh. Kita ni ahli sunnah wal jamaah kena tengok-tengok sebut dah. Study usaha kena buat. Akhir suruh pada Allah. Malah nak puasa suruh pada Allah, kita semayang aja, minta restu muayyad, selesai masalah. Natijah yang keluar kita terima apa yang berlaku. Itu maksud dia konsep kita duduk tengah-tengah. Tidak ni, tidak selalu serah meninggalkan sebab boleh jadi jahil. Kalau terlalu berpegang kepada sebab tadi boleh menjurus kepada kekufuran kepada Allah SWT. Dan ini akhir sekali kata Imam Syaqi Al-Balkhi kepada anak murid dia Hatim Al-Asam. Semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Doa sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 4 hari tu tadi. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahas 8 masalah yang sebut tadi. 8 perkara ni aku baca ni kitab 4 ni inilah yang berputar kepada masalah 8 perkara yang sebut tadi dengan maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Selesai habis kita berkaitan dengan 2 anak murid tadi.